Okey meh, Amir dah ready meh. Kita teruskan pembelajaran kita meh tentang hukum linear ni. Okey cikgu, Amir ready dah cikgu. Okey, bagus dalam pembelajaran kita ni meh, kita akan membincangkan satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan hukum linear Okey cikgu, okey. Baik, kita mulakan perbincangan tentang penyelesaian masalah melibatkan hukum linear ni menggunakan contoh masalah ini Okey. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Jadi apa yang disebutkan di sini ialah tengok di sini data-data yang diberikan dalam jadual ini kan. Data-data ini diperolehi melalui satu eksperimen yang dibuat oleh satu kumpulan penyelidik Cikgu, eksperimen ni tentang apa cikgu eksperimen ni tentang apa dia tak bagi tahu kita dia cuma kata data ini dapat melalui satu eksperimen, itu saja. Okey. Kemudian di sini diberikan pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ini. Nampak tak? Okey, persamaan inilah yang kita panggil sebagai persamaan tak linear ni, PTL tu. Okey cikgu, okey. Dengan keadaan K dan P ialah pemalar. Baik, soalan A, berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai 1 per X dan 1 per Y. Yang ni tak susah sangat kita cuma bina jadual saja soalan yang kedua dia kata plotkan 1 per Y melawan 1 per X. Ni maksudnya kita kena lukiskan graf lah. Okey cikgu, okey. Baik, kemudian bila kita nak lukiskan graf ni, kita mesti gunakan skala yang dia minta ni. Apa dia? Dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi 1 per X dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi 1 per Y. Okey, seterusnya dia minta kita supaya lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Apa yang dimaksudkan dengan garis lurus penyuaian terbaik ni? Nanti kita akan lihat Okey cikgu, okey. Seterusnya soalan C ni, gunakan graf di soalan B untuk mencari nilai K dan nilai P. Jadi maksudnya di sini untuk mencari nilai K dan nilai P ni kita kena gunakan graf yang telah kita plotkan dalam soalan B tu tadi Okey cikgu, okey. Baik sekarang kita tengok satu persatu. Okey soalan A dia kata berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai 1 per X dan 1 per Y. Yang ini tak susah kita bina jadual kita lengkapkan dengan data-data yang berkaitan di sini diperlukan 1 per X 1 per X ini maksudnya ialah 1 bagi X. Jadi 1 bahagi 1.5 dapat 0.67. Okey, kemudian 1 bahagi dengan 2.0 dapat 0.5. Kemudian 1 bahagi dengan 3 dapat 0.33. Dan begitulah seterusnya yang lain-lainnya Boleh Boleh juga, boleh. Okey, begitu juga untuk 1 per Y di sini. 1 per Y maksudnya 1 bahagi dengan 2.502 dapat 0.40. Kemudian 1 bahagi dengan 0.770 dapat 1.3. Dan begitulah seterusnya bagi data-data yang lain. Maka lengkaplah jadual ni. Boleh Okey cikgu, boleh. Okey seterusnya untuk soalan yang kedua pula soalan B ni, dia kata plotkan 1 per Y melawan 1 per X dengan menggunakan skala. Kita ingat balik di sini skala yang dinyatakan ialah 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi 1 per X. Kemudian 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi 1 per Y. Jadi maknanya kalau kita nak plotkan titik itu nanti, okey, skala ini kita mesti patuh dengan skala yang diberikan. Okey. Kemudian di sini dia kata seterusnya lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Apa maksud garis lurus penyuaian terbaik? Okey, nanti kita akan bincangkan Okey. Okey seterusnya kita nak plotkan 1 per Y melawan 1 per X ini. Jadi maknanya kita perlukan kertas graf di sini Okey. Jadi bila dah ada kertas graf, kena ambil pembaris panjang dan juga pensel jangan guna pembaris pendek nanti tak cukup panjang dan juga jangan guna pen nanti kalau salah ke apa susah nak padam gunakan pensel yang bagus iaitu pensel 2B tu Okey, kita lukiskan paksi X dan paksi Y.
Jadi paksi Y-nya ialah 1 per Y, paksi X ni ialah 1 per X. Kemudian ambil tandakanlah skala di sini, 2 cm, 2 cm, 2 cm ni. Sebab kita kena ikut skala yang dibagi ni. Okey, untuk paksi 1 per X ni, skalanya ialah 2 cm untuk 0.1 unit. Jadi maksudnya 0.1 di sini, seterusnya 0.2, 0.3, 0.4, dan seterusnya. Sampai habis itulah. Boleh Okey cikgu, okey. Baik. Untuk paksi 1 per Y pula 2 cm kepada 0.5 unit. Maksudnya 2 cm 0.5, kemudian 1.0, kemudian 1.5, 2.0, 2.5 dan seterusnya sampailah di atas. Okey, seterusnya kita akan pelotkan titik-titiknya. Jadi macam mana cara dia kita rujuk kepada nilai-nilai yang kita tulis dalam jadual ni. Jadi di sini 0.67, 0.4. Jadi maksudnya 1 per X ialah 0.67 dan 1 per Y ialah 0.4, maka di sinilah kedudukan dia. Kemudian titik yang kedua pula, 1 per X ialah 0.5, 1 per Y ialah 1.3, maka kedudukannya di sinilah untuk titik yang kedua ni. Okey begitulah seterusnya untuk koordinat titik yang ketiga, koordinat titik yang keempat, yang kelima dan juga yang keenam. Boleh Okey cikgu, okey. Dekat sini Amir kena tengok dengan teliti sebab apa? Sebab dia melibatkan kotak yang kecil-kecil tu baik, seterusnya kita akan lukiskan garis lurus penyewaian terbaik. Jadi apa yang dikatakan garis lurus penyewaian terbaik tu macam ni kita gunakan pembaris panjang. Ingat, pembaris panjang yang lut sinar ataupun transparent. Maksudnya titik-titik yang tersembunyi di bawah pembaris itu kita boleh lihat itu tujuan dia kena pakai pembaris yang lut sinar ini ataupun transparent ni. Okey. Dia sebenarnya bukan cara yang betul untuk kita melukiskan garis lurus ini dengan cara kita menyambungkan titik-titik. Kenapa cikgu kata macam tu? Kalau buat macam yang cikgu kata cikgu, kalau kita sambungkan titik-titik tu, dia tak dapat satu garis yang betul-betul lurus cikgu. Dia bengkak-bengkok macam tu. Betul ni betul. Memang kita akan dapat garis yang tak lurus, garis yang bengkak-bengkok. Cikgu, Amir nak tanya sikit cikgu. Kenapa cikgu kedudukan titik-titik ini tak berada betul-betul di atas garis lurus cikgu? Bagus soalan Amir tu. Jarang-jarang orang tanya Okey. Sebabnya titik-titik ini diperolehi daripada data X dan Y ini. Data XY ini datangnya dari suatu eksperimen. Bila dia buat suatu bacaan itu, dari segi ketepatannya tu tak betul-betul tepat. Sebab apa? Sebab dia ada ralat. Ralat tu maksudnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ketepatan bacaan tu. Contohnya faktor suhu, peralatan yang digunakan dalam eksperimen tu, radas-radas dia. Kemudian faktor orang yang buat kajian itu sendiri. Maksudnya dari segi ketepatan mata dia mungkin dirabun ke, macam tu lah, nampak tak? Jadi segala faktor itu boleh menyebabkan ketidaktepatan bacaan dalam eksperimen yang dibuat tu. Nampak? Okey, maka itulah sebabnya kita tak dapat satu garis lurus yang betul-betul tepat titik-titik ni. Boleh tak? Okey cikgu, okey. Di sinilah perlunya kita lukiskan satu garis lurus yang dipanggil garis lurus penyewaian terbaik. Jadi maksudnya di sini garis lurus penyewaian terbaik ini adalah merupakan suatu garis lurus yang mengandaikan sekiranya tidak berlaku apa-apa ralat semasa uji kaji itu dilakukan, maka semua titik ini akan terletak di atas garis lurus yang kita lukiskan itu. Itulah yang dimaksudkan garis lurus penyewaian terbaik. Okey, untuk melukiskan garis lurus penyewaian terbaik tu, kita gunakan pembaris dan kita letakkan pembaris itu supaya sebaris dengan barisan titik-titik ini. Apa yang perlu kita pertimbangkan ialah seboleh-bolehnya semua titik itu berada paling hampir dengan garis lurus tersebut. Kemudian kita adjustkan pembaris tu, gerakkan sikit-sikit. Okey. Kemudian sampailah pada satu kedudukan yang kita rasa sangat berpuas hati tentang kedudukan garis lurus itu. Kemudian kita ambil
pensel, kita buat satu garis lurus. Macam tu. Di sinilah garis lurus penyuaian terbaik kita. Boleh Okey cikgu, okey. Okey setelah kita berjaya melukiskan garis lurus penyuaian terbaik ni, okey, maka graf kita inilah yang akan digunakan untuk kita mencari nilai K dan nilai P. Okey kita teruskan Okey cikgu. Baik, kita mulakan dengan menulis semula PTL ni. Ini adalah persamaan tak linear. Jadi apa yang kita akan lakukan? Pastinya kita akan tukar ke PBL. Jadi macam mana Apa tips dia? Cikgu pernah ajar dulu tips dia kat sini, lihat kepada paksi Y. Paksi Y-nya adalah 1/Y. Maka kita mesti tulis di sini 1/Y. Dalam konteks ini kita dapati bahawa kita kena buang K ni supaya jadi 1/Y di sini. Macam mana cara kita nak buang K? Kita dah belajar dah dalam siri yang lalu. Okey, kita darabkan semua sekali dengan 1/K. Maka dapatlah kita tulis seperti ini. Okey, adakah ini sudah pun PBL? Pada asasnya sudah tapi kalau kita dapat tulis satu step lagi macam ni, nampak lebih jelas. Maka inilah PBL kita. Maka daripada sini kita tahu bahawa 1/Y ini ialah paksi Y dan P/K ini ialah nilai kecerunan dan 1/X adalah paksi X. Kemudian 1/K merupakan pintasan C. Okey, daripada sini dapatlah kita nyatakan bahawa 1/K akan sama dengan pintasan Y dan satu lagi P/K akan sama dengan kecerunan garis lurus ini. Okey seperti mana yang kita kata tadi bahawa 1/K akan sama dengan pintasan Y. Jadi untuk dapatkan nilai K ni kita rujuk pada pintasan Y lah. Jadi di graf di sini kita dapati pintasan Y-nya ialah 3.9. Jadi maksudnya di sini 1/K akan sama dengan 3.9 dan akhirnya kita selesaikan untuk K, maka dapatlah nilai K ialah 0.2564. Boleh tak Boleh cikgu, boleh. Okey. Seterusnya ialah P/K sama dengan nilai kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan garis lurus inilah. Jadi kita perlu cari kecerunan garis lurus ni. Jadi macam mana cara nak cari kecerunan garis lurus? Kita boleh gunakan rumus kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 tu. Jadi untuk menggunakan rumus kecerunan ni kita perlukan dua koordinat. Jadi dua koordinat itu kita jangan salah pilih sebab kita ada syarat dia. Syaratnya ialah dua koordinat itu mesti terletak di atas garis lurus tersebut. Jadi kalau Amir tengok di sini yang kita plotkan titik yang kedua ni, yang ini kita tak boleh ambil ni. Sebab apa? Titik ini tidak terletak di atas garis lurus. Nampak tak? Kalau titik ni kita boleh ambil yang ujung ni. Nampak macam tu. Kita pilih dua titik yang terletak di atas garis lurus. Satu lagi koordinat titik yang kita pilih itu tak semestinya yang kita plotkan ni. Nampak tak? Kita pilihlah mana-mana koordinat titik yang terletak di atas garis lurus ini yang mudah kita baca. Jadi cikgu lebih suka ambil titik ni, koordinat ni. Titik ini koordinatnya ialah 0.3.9. Ini senang dibaca Okey cikgu, okey. Boleh cikgu kita ambil situ. Boleh sebab yang penting dia terletak di atas garis lurus. Satu lagi cikgu ambil yang ini. Okey dengan menggunakan dua koordinat ini maka kita dapatlah kira nilai kecerunan garis lurus ni. Jadi Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Kemudian kita ringkaskan, jadi kita dapat tulis seperti ini dan akhirnya kita dapatlah nilai P dan kita gantikan K ini dengan nilai K yang kita dapat tadi tu, kita gantikan dan ringkaskan, akhirnya dapatlah nilai P iaitu negatif 1.339. Macam mana boleh Okey cikgu, boleh cikgu. Tapi panjang lah cikgu Ini biasalah Okey dalam siri ni cikgu hanya bagi satu contoh ini saja. Cukup ke cikgu satu contoh je? Tak apa bila Amir jawab soalan-soalan yang lain nanti Amir akan dapati langkah-langkah penyelesaian dia semua lebih kurang sama saja
Iaitu yang pertama kena buat jadual, kemudian kena lukiskan paksi X, paksi Y, kemudian kena plotkan titik, nampak tak? Kemudian kena lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Kemudian apa lagi? Kita kena ambil PTL tadi, persamaan tak linear tu, kita kena tukar ke bentuk linear, PBL. Kemudian selepas tu kita tentukan pintasan paksi Y, kemudian kecerunan, nampak tak? Itulah dia langkah-langkah yang sama yang Amir akan dapat perhatikan nanti bila Amir jawab soalan-soalan yang lain yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum linear ni. Okey cikgu, okey. Okey Meh, maka dengan ini kita tamatkan pengajian kita Meh. Pengajian bab 16 hukum linear ni habis dah Meh. Jadi cikgu harapkan Amir buatlah latihan-latihan lagi dan dapatkan kemahiran bina kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan hukum linear ini Okey, mudah-mudahan Amir dan kawan-kawan akan terus sukses dalam subjek Admaths ini. Okey? Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.